Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dapat kita bersama-sama lagi pada pagi ini. Siri yang ke-13, minggu yang kedua dalam kapsul 15 minit Syama'il Muhammadiyah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita ambil sedikit masa untuk sharekan majlis kita pada pagi ini, supaya sahabat-sahabat kita boleh tunggu sekejap untuk mereka masuk sama-sama insya-Allah. Dan saya harap sahabat-sahabat juga boleh tuliskan juga di ruangan komen suara saya macam mana, clear ke tidak, line okey ke tidak. Saya harap okey lah, sebab saya pun tak dapat nak pantau sangat, sebab masih lagi berada di kampung. Dan insya-Allah hari ini akan bergerak ke Ipoh pula, untuk pergi kampung belah isteri saya pula. Kita ambil masa seminggu ni lah, setelah 3 bulan PKP berlangsung. Suara clear insya-Allah, alhamdulillah. Puan Ami Syahmina, semua jelas alhamdulillah. Baik. Jadi kita ambil sedikit masa, sementara kita tunggu sahabat-sahabat kita yang lain masuk, kita selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam insya-Allah. Mudah-mudahan dengan berkat selawat ingatan kita ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah mudahkan akan segala urusan kita pada sepanjang hari ini insya-Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu wasallam alaihi. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu wasallam alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala dapat bersama-sama kita pada pagi ini. Dalam siri yang ke-13 kita akan bincangkan 3 hadis terakhir dalam bab yang pertama daripada kitab Syama'il Muhammadiyah karangan Al-Imam Tirmizi rahimahullahu ta'ala. Wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa ulumi masyayikhina fid daraini amin. Saya mengucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan kepada yang baru masuk bersama-sama dengan kita.
Ada Puan Siti Hajar ada, Puan Basitah ada, Puan Norizita ada. Yang mengucapkan salam pada saya ucap dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moga-moga kita sentiasa dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Okey. Kita buka hadis yang ke 12 pada pagi ni ya. Insya-Allah. Wa bihi ilahi qala hadatsana Abu Daud Al-Masahifi Sulaiman bin Salmin qala hadatsana An-Nadhr bin Shumail an Salih bin Abi Al-Akhdar an Ibn Shihab an Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abyad ka'annama sigha min fiddatin rajil asy-sya'ri. Daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam berkulit putih. Abyad, putih abyad, dan putihnya pula disifatkan seperti diperbuat daripada perak. Sigha min fiddah. Sigha min fiddah ni macam silver, perak yang dibersihkan. Kita tengok logam emas, perak, tembaga, perak ni putih lah. Emas kuning kan. Jadi perak ni kalau yang dicuci, yang dibersihkan, dia punya kilauan dia ataupun dia punya bersih dia macam mana? Maksudnya tak adalah tompok-tompok yang mencacatkan kepada rupa bentuk dia bila dicuci bersih kan. Macam perak yang baru ditempa gitu, macam yang baru dibuat cincin perak tu, kalau yang baru cantik sangat kan, bersih dia. Macam ada sebahagian dia putih dia putih, dan kalau putih sangat pun tak cantik juga, dia akan jadi macam pucat. Jadi putihnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah putih kemerah-merahan. Macam cantiklah, cantik sangat. Jadi dan cantik itu pula bersih. Maksudnya setengah orang kulit dia putih, tapi ada bertumpuk-tumpuk pula kan. Ada bertumpuk-tumpuk. Orang Mexico ke orang mana, kadang-kadang kita tengok telenovela tu kan, putih lah orangnya. Tapi bila tengok dekat-dekat, bintik banyak kan, pun tak cantik juga. Jadi bersih, mulus, tulus kulit baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan rambutnya ikal mayang, ikal bergelombang, cantik lah. Kalau berjalan tu dia memukul-mukul bahu. Nanti sampai pada rambut, bab rambut kita akan bahaskan detail. Baik. Hadis yang ke-13. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Qutaibah bin Sa'id qala akhbarani Laits bin Sa'ad an Abi Zubair an Jabir bin Abdullah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala urida alayya al-anbiya fa idza Musa alaihi salam darbun minar rijal ka'annahu min rijali shanu'ah wa ra'aitu Isa bin Maryam alaihi salam fa idza aqrabu man ra'aitu bihi shabahan Urwah ibni Mas'ud wa ra'aitu Ibrahim alaihi salam fa idza aqrabu min man ra'aitu bihi shabahan sahibukum ya'ni nafsah wa ra'aitu Jibril alaihi salam fa idza aqrabu man ra'aitu bihi shabahan Dihyah. Daripada Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, sesungguhnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, telah diperlihatkan kepadaku para nabi. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dah jumpa dengan nabi-nabi. Waktu Isra' Mi'raj itu sejumlah sekalian para anbiya bersolat berimamkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imamkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi pernah jumpa dengan nabi-nabi, dan ketika Mi'raj pun naik ke 7 langit pun Nabi pernah jumpa dengan beberapa orang nabi. Jadi telah diperlihatkan kepadaku para nabi. Jadi apa namanya? Hikmah dia adalah apakah hikmah Nabi dipertemukan dengan para nabi supaya dapat mengambil semangat mereka. Para nabi kan telah lalu zaman mereka, telah lalu kaum mereka. Sebahagiannya diceritakan dalam Quran, sebahagiannya tidak diceritakanlah. Sebab jumlah nabi 124,000 kan. Banyak. Jadi sebahagiannya diceritakan di dalam Al-Quran. Yang wajib kita ketahui namanya tu ada 25 rasul tu. Itu nama-nama semua disebut dalam
Al-Quran. Sebenarnya banyak lagi kan, ada 124,000. Jadi daripada 124,000 tu, ada 25 yang wajib kita ketahui kerana disebut namanya dalam Al-Quran. Jadi kalau orang tanya kenapa 25? Yang lain-lain mana? Yang lain-lain ada yang Allah Ta'ala kisahkan, ada yang Allah Ta'ala tidak kisahkan. Maksudnya diceritakan dalam Al-Quran. Tapi dipertemukan dengan Nabi SAW. Tujuan dia apa? Untuk semangat, untuk bagi semangat pada Nabi SAW untuk teruskan perjuangan Nabi-Nabi yang terdahulu sebagaimana yang mereka lakukan kepada umat yang Allah Ta'ala utuskan mereka untuk bawa umat itu, keluarkan mereka daripada kegelapan kepada cahaya. Jadi begitu. Okey. Dan kata Nabi SAW, apabila diperlihatkan Nabi Musa AS, itu adalah seperti seorang lelaki daripada kabilah Syanu'ah, satu kabilah daripada Yaman. Kabilah Syanu'ah, maknanya Nabi ceritakan pula balik kepada sahabat-sahabat tentang wajah-wajah para anbiya ni, dan di-compare lebih kurang muka siapa. Jadi muka Nabi Musa macam seorang lelaki daripada kabilah Syanu'ah, satu kabilah daripada Yaman. Kemudian aku melihat Nabi Isa bin Maryam alaihissalam, itu adalah orang yang pernah aku lihat mirip wajah Urwah bin Mas'ud Al-Thaqafi. Iaitulah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Urwah ni muka macam Nabi Isa. Jadi diperkenalkan. Jadi sahabat-sahabat dia boleh bayanglah. Oh, lebih kurang muka itu. Dan aku melihat juga akan Nabi Ibrahim alaihissalam dengan orang yang mirip dengan wajahnya, yang pernah aku lihat adalah kawan kamu ini. Jadi Nabi cerita dengan sahabat. Miripnya sahibukum hadha. Muka Nabi Ibrahim macam muka siapa? Macam muka kawan korang ni lah. Kan? Macam muka sahabat korang ni lah. Siapa dia? Baginda tunjuk diri baginda sendiri sallallahu alaihi wasallam. Kenapa wajah baginda mirip wajah Nabi Ibrahim alaihissalam? Kerana Nabi Ibrahim adalah datuknya baginda sallallahu alaihi wasallam. Keturunan susur jalur Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kepada Nabi Ismail, yang mana Nabi Ismail adalah anak kepada Nabi Ibrahim. Jadi kalau kita baca riwayat Isra' Mi'raj pun, langit yang ke-7 itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam jumpa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa yang disebut oleh Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim kata marhaban bi ibni salih wan nabiy salih. Selamat datang wahai nabi yang baik, wahai anak bendaku yang baik. Yang lain sebut bil akhi salih, saudaraku yang salih. Nabi-nabi yang lain maknanya tidak ada susur jalur yang maknanya bertemulah keturunannya. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah keturunan Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail, yang membawa kepada DNA itu turunlah. Jadi mukanya sama. Adalah mirip-mirip kan? Adalah mirip-mirip. Walaupun tak semestinya seseorang anak tu serupa dengan ayah dia 100%. Tapi mirip tu ada. Tak hidungnya sama, matanya sama, bentuk mukanya mungkin sama, tubuh badannya mungkin sama. Jadi cucu Nabi SAW sendiri pun ambil juga DNA baginda Rasul SAW. Sayyidina Hasan ambil separuh, Sayyidina Husain ambil separuh. Sayyidina Hasan ambil belah atas, tak silap saya. Separuh yang atas daripada tubuh Rasulullah itu adalah mirip. Sayyidina Hasan mirip dengan Rasulullah, dan Sayyidina Husain separuh yang belah bawah adalah mirip dengan Rasulullah SAW. Jadi biasalah anak serupa dengan ayah. Apa pepatah? Kalau ke mana lagi tumpahnya kuah kalau tak ke nasi, kan? Bapa dengan mak kahwin, dapat anak, turunlah. Kalau tak rupa pun perangai, kan? Adalah bahagian-bahagian daripada yang turun daripada ibu dan ayah. Baik. Dan aku melihat Sayyidina Jibril alaihissalam. Jibril punya wajah, malaikat Jibril dengan orang yang pernah aku lihat adalah mirip dengan Dihiyah. Yakni Jibril bukan Jibril yang rupa asalnya. Jibril kadang-kadang turun untuk sampaikan wahyu, kadang-kadang bukan penyamaran lah, tapi penjelmaan ataupun datang dalam bentuk manusia. Jibril AS kadang-kadang datang turun dalam bentuk manusia. Jadi bila datang sebagai seorang manusia tu, rupa dia ketika mana jadi manusia tu macam rupa siapa? Itu maksud Nabi SAW. Iaitu mirip dengan Dihiyah, pun nama seorang sahabat. Muka Jibril
kalau datang pada aku sebagai seorang manusia, muka dia macam muka Dihyah radhiyallahu anhu. Ya, jadi kata para ulama, apakah hikmah Nabi SAW bagi tahu kepada kita ataupun pada para sahabat tentang wajah para anbiya, ya, supaya kenal dulu, ya, kenal dulu. Dan memang kita pun biasa kenal orang daripada wajah. Mana satu ustaz fahami, itulah yang hidung penyek-penyek sikit tu, yang mata sepet-sepet sikit tu, kan tak adalah berapa tinggi sangat. Jadi orang akan melihat dulu kepada wajah. Wajah ni perkara pertamalah yang jadi tumpuan, ya, kepada orang yang hendak mengenali, ya. Dan kata para ulama juga di sini adalah membuktikan ketika mana Nabi SAW cerita tentang wajah para anbiya, maka sebenarnya melihat wajah orang yang dekat dengan Allah Ta'ala itu akan memberikan kesan kepada yang melihatnya, kan. Dalam satu hadis pernah disebutkan, selepas wafat Nabi SAW waktu perang, ya, bila keadaan perang, mana Nabi dah tak ada, sahabat-sahabat berperang, bila keadaan yang tegang, ya, tension, akan ditanya kepada orang yang ada. Sebab biasanya dah generasi yang ke bawah bercampur lah, ada sahabat, ada tabi'in, ada orang yang tak pernah lihat Rasulullah, ada yang sahabat yang ada dalam tu. Maka akan ditanya dia, siapa daripada kalangan kalian yang pernah lihat wajah Nabi? Ya, siapa yang pernah lihat wajah Nabi? Maksudnya sahabat. Kalau ada, mereka akan diberi keutamaan yang cukup tinggi, diberi pegang bendera, liwak, diberi duduk di barisan hadapan dan dibiarkan dia melihat. Biarlah kami melihat wajah orang yang pernah melihat Rasulullah. Macam itu. Mereka kaitkan, cinta mereka itu dengan melihat wajah. Kamu pernah dimuliakan Allah dengan melihat wajah Rasulullah. Biarlah kami juga mendapat bahagian daripada melihat wajah yang pernah melihat Rasulullah. Kan? Kalau tak ada macam mana? Kalau tak ada tak orang yang pernah tengok wajah sahabat? Sebab orang yang pernah tengok wajah sahabat, maknanya kalau di generasi yang bawah lagi, semuanya tabi'in ataupun tabi'in, maka dia akan tengok, ada tak di sini daripada kalangan tabi'in yang pernah jumpa dengan sahabat? Maka dia akan diberikan keutamaan seperti itu juga. Wajah yang melihat, wajah yang pernah melihat, wajah yang pernah melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia panggil musalsal lah. Apa namanya? Berantai-rantai gitu. Itu tujuannya adalah ada berkat. Hatta kita lihat wajah orang tua kita kan. Kita tengok muka mak ayah kita pun pahala. Kita tengok muka guru kita pun pahala. Kan begitu. Ini jadi ditambah lagi dengan didoakan akan segala kebaikan-kebaikan. Maka itu adalah ruang-ruang pahala lah, ya, ruang-ruang pahala. Okey, baik. Okey. Hadis yang ke berapa dah ni? Okey, sikit lagi kita habiskan bab saja. Hadis yang ke-14. Wabihi ilaihi qala hadatsana Sufyan bin Waqi', Muhammad bin Bashar. Al-ma'na wahid, qala akhbarana Yazid ibn Harun an Sa'id al-Jurairi qala sami'tu Aba Tufail yaqul ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ma baqiya ala wajhi al-ardi ahadun ra'ahu ghairi. Qultu sifhu li qala kana abyad malihan muqassada. Sebenarnya bab ni kalau nak cerita panjang juga. Jadi kita pun sebenarnya dah 15 minit. Jadi saya ingat mungkin kita tangguh dulu 2 hadis. Ada 14 dan 15. Ada 14 dan juga 15. Kita nak tangguh ke nak sambung? Kita habiskan lah bab Kita habiskan bab lah. Tambah sikit. Tak jadi 15 minit lah. Tak jadi 15 minit. Okey. Daripada Sa'id al-Jurairi radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Abu Tufail radhiyallahu anhu berkata, aku telah melihat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kini tidak ada seorang pun yang pernah melihat baginda sallallahu alaihi wasallam di permukaan bumi ini selain aku. Sa'id al-Jurairi berkata, terangkan sifat-sifat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kepadaku. Beliau menjawab, baginda berkulit putih, tampan dan badan yang sedang. Baik. Kita nak fokus yang syama'il ni kita sudah biasa lihat. Kulit putih kita dah jelaskan, kemudian tampan, begitu juga badan yang sedang-sedang kita dah syarahkan. Cuma kita nak tengok fokus sikit pada perawi hadis ini, iaitu yang disebut Abu Tufail. Dalam cetakan saya, bawah nota kaki tu ada disebutkan,
Ya, Sayyidina Abu Tufail, beliau merupakan sahabat terakhir yang meninggal yang pernah melihat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi boleh buat teka-teki ni. Sahabat Nabi, siapa yang paling last kali meninggal dunia? Namanya Abu Tufail. Abu Tufail itu gelaran lah. Gelaran. Nama sebenarnya adalah Amir bin Wathilah. Amir bin Wathilah. Panjang ceritanya. Waktu diriwayatkan hadis ni pun dia kata, aku ni orang last. Kat atas muka bumi tak ada dah orang yang pernah tengok Nabi selain aku. Kenapa dikeluarkan kata-kata yang sedemikian? Kerana Sayyidina Abu Tufail ini yakin dengan janjinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yakin dengan janji Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab Nabi SAW pernah bersabda, ada hadisnya. Nabi pernah kata pada malam itu, 100 tahun selepas daripada malam ini, generasi ini akan luput. Maksudnya akan berganti dengan generasi yang baru. Nabi pernah sabdakan begitu. 100 tahun selepas malam ini akan berganti generasi yang baru. Generasi yang ada dengan Nabi waktu itu adalah generasi sahabat. Jadi yang paling muda yang ada pada ketika itu adalah Abu Tufail ini. Yang paling kecil sekali yang ada pada waktu itu adalah Abu Tufail. Dan ketika mana Nabi SAW wafat, umur Abu Tufail adalah 10 tahun. 10 tahun. Jadi setelah daripada itu, dia meyakini bahawa aku ini selepas, maknanya generasi sahabat akan berakhir selepas 100 tahun. Dan dia adalah yang paling muda yang ada pada waktu Nabi SAW sabdakan perkara tersebut. Dan Nabi wafat ketika mana dia berusia 10 tahun. Ya, maka dia yakin umurnya waktu meriwayatkan hadis ini sudah 109 tahun. Maknanya menghampiri kepada 110 tahun. Umur dia ketika mana dengar sabdaan Nabi itu adalah, dia kata kalau, sebab kata para ulama, kewujudan ataupun umur Abu Tufail ini sendiri adalah salah satu mukjizat Nabi. Bahawa Nabi SAW tidak pernah berbohong dalam setiap ucapan. Kalau yang Nabi cakap tu, walaupun benda yang akan datang, kan, cerita-cerita kiamat kan, itu belum berlaku lagi. Zaman kita lah yang orang yang yakin dengan Nabi, pasti dia akan ikut apa yang disabdakan oleh Nabi SAW. Dan mesti dia yakin, kalau Nabi kata akan keluar Ya'juj Ma'juj, akan keluar Dajjal pada keadaan sekian-sekian, akan berlaku sekian-sekian, pasti akan berlaku. Jadi Abu Tufail waktu tu umurnya dah 109 atau menghampiri 110 tahun, dia tahu waktu ni sahabat lain yang sini-sini semua meninggal belaka dah. Tinggal aku seorang je yang bergelar sahabat. Sebab seorang demi seorang dia lihat meninggal dunia, wafat di hadapan matanya, dan umurnya tu lanjut sehinggalah 109 tahun. Dia menunggu masa saja. Aku 110 mesti meninggal. Sebab Nabi kata lepas 100 tahun akan bersilih generasi, akan berganti generasi. Dan memang dia wafat pada ketika umur itu. Maknanya kalau lepas sikit saja, katalah 111 ke 112 umur dia, maka nanti orang akan pertikai pada hadis Nabi SAW. Kata lepas 100 tahun. Kan, ini lepas ni maknanya tak 100 tahun lah. Jadi beliau, Sayyidina Abu Tufail, wafat ketika mana umurnya 109 atau 110 tahun. Maka yang datang selepas itu adalah generasi tabi'in, ya, yang tidak pernah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni buktinya lah. Dia kata aku ni orang tua-tua dah lah, dah lama sangat kamu datang ni pun nak tanya tentang Rasulullah yang aku pernah tengok sendiri baginda Rasul. Jadi orang ni datang ziarah. Jadi daripada sini juga kata para ulama kita adalah pi ziarah. Ulama-ulama ni pi cari ziarah-ziarah dan beri keutamaan pada menziarahi ulama-ulama yang tua-tua. Ya, kerana mereka kadang-kadang sanad mereka tinggi, generasi yang mereka jumpa adalah generasi-generasi yang hebat. Untuk kita ambil manfaat daripada umur mereka yang masih tersisa sebelum Allah Ta'ala angkat ilmu yang ada dalam dada dia. Jadi pergi ziarah ulama-ulama tua ni. Ya. Baik. Okey, itu tentang Sayyidina Abu Tufail. Jadi boleh buat teka-teki lah. Tanya anak beranak kita kan, adik-beradik saudara mara kita. Siapa nama sahabat Nabi yang paling last sekali wafat, meninggal dunia? Siapa dia? Oh, tak pernah tahu kan. Tak pernah tahu. Kita dah tahulah hari ni, dah tahu Abu Tufail. Baik. Hadis yang terakhir kita baca saja. Wa bihi ilai qala hadatsana Abdullah bin Muhammad bin Abdul Rahman qala hadatsana Ibrahim ibn al-Mundhir al-Hizami qala hadatsana Abdul Aziz bin Abi Thabit al-Zuhri
qala hadatsani Ismail bin Ibrahim ibni akhi Musa ibn Uqbah an Musa ibn Uqbah an Quraib an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aflaja thaniyatain idza takallama ru'ya kan nuri yakhruju min baini thanayahu. Daripada Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mempunyai gigi seri yang renggang. Gigi seri apa? Gigi depan lah. Gigi depan ni, gigi kapak ni, gigi seri yang renggang. Kita pun dah sebut dalam siri yang lalu, ada gap di antara gigi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang cantik, ya. Saya tak ingat, kena tanya dentist. Cuba tanya dentist, apakah proses? Ada orang buat pembedahan, ya, dia nak menjarakkan gigi, ada nama dia, proses tu. Kalau ada sahabat-sahabat yang tahu, bolehlah tulis di ruangan komen kan. Dia ada orang pergi buat untuk cantik, kan. Ini Nabi SAW diberikan sendiri, ya, kecantikan itu pada gigi baginda SAW. Dan bukan itu saja, apabila baginda SAW bercakap, terlihat seperti cahaya memancar keluar di antara kedua gigi serinya itu, ya. Maknanya bila bercakap nampak seri, ya. Sama ada yang dimaksudkan cahaya itu adalah seri, ataupun secara hakiki baginda bercakap, ya, seperti ada keluar cahaya daripada mulut baginda sallallahu alaihi wasallam. Itu beza dengan kita lah. Kalau kita bercakap yang keluar hujan, air liur yang menyembur-nyembur kan, yang itu yang bahaya. Sekarang ni pun kuliah-kuliah di Masjid Surau sudah mula dibuka semula, dan ada SOP-nya. Biasanya pada mikrofon lah akan dijaga, sebab COVID ni daripada liur kan, daripada liur. Jadi kalau di konti radio IKIM tu akan ditukar filter. Dia ada filter dia letak dekat mic. Sebab apa? Kita kalau bercakap memang air liur menyembur-nyembur. Tapi kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bercakap, maka yang menyembur keluar itu adalah cahaya. Subhanallah. Cahaya yang keluar daripada celah gigi baginda sallallahu alaihi wasallam dan naik seri pada wajah baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi SAW, pandang pertama itu adalah pandang pertama yang mengagumkan, ya. Sebab dia dua kan, akhlak dengan khuluk. Akhlak ni apabila sudah bergaul rapat, maka kita akan kenal akhlak. Tapi khalqi, penciptaan, pertama kali kita jumpa kita dah boleh nampak. Nabi SAW kedua-duanya dikagumi. Fizikalnya, orang pertama kali jumpa tengok sudah ada karisma, sudah rasa kagum. Masya Allah, ini orang hebat. Sekali pandang dah tahu dia orang hebat. Dan apabila sudah bergaul dengan Nabi SAW, maka akan melihat akhlaknya, maka akan semakin datang timbul rasa sayang, rasa cinta, ya, dan juga kasih kepada junjungan besar Nabi SAW, dan untuk diikut kepada akhlak baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Habis hadis yang ke-15 kita baca, insya-Allah. Esok kita akan masuk pada bab yang kedua yang menceritakan tentang khatamun nubuwah. Mudah-mudahan kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diberi izin untuk menatap wajah baginda sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi di dunia ini. Dan juga untuk kita yang paling pentingnya adalah, kalaupun tak dapat ruang itu, kita harap agar kita sentiasa mendapatkan ruang dan peluang mendapatkan syafaat baginda sallallahu alaihi wasallam untuk kita bersama-sama baginda di akhirat kelak, menatap wajah baginda kekal selama-lamanya dalam syurga Allah nanti, insya-Allah. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Terima kasih kepada yang menonton, yang bersama-sama menonton pada pagi ini. Mudah-mudahan kita sentiasa mendapatkan rahmat Allah dan dipermudahkan akan segala urusan kita pada hari ini, insya-Allah. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.